Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah binti Kamaruzain, A1715880. Video ini bertujuan untuk menyempurnakan tugasan bagi subjek Falsafah Tasyri' PPPG 1243. Video ini akan membincangkan tentang maslahah dan mafsadah proses kuarantin di Malaysia. Wabak COVID-19 bukan lagi asing untuk didengari oleh semua penduduk dunia. Di Malaysia, kes pertama COVID-19 dicatatkan memasuki Malaysia pada Januari 2020. Daripada satu kes, kemudian kian bertambah sehingga kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKP seluruh Malaysia bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini. PKP pertama berjalan sangat lancar dan berjaya mencatatkan sifar jangkitan baharu COVID-19. Malah, Malaysia mendapat banyak pujian dalam pengurusan COVID-19 yang dikatakan sangat bagus. Namun, akibat sifat tidak bertanggungjawab sesetengah pihak, akhirnya COVID-19 menular semula dengan lebih dahsyat dan masih tidak hapus sehingga sekarang. Antara langkah bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini ialah salah satunya proses kuarantin. Baiklah, mari kita lihat apakah jenis kuarantin yang akan dibincangkan dalam video ini. Kuarantin boleh jadi dalam 3 bentuk, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, PKP itu sendiri, kuarantin di pusat kuarantin dan kuarantin kendiri di rumah masing-masing. Namun, proses kuarantin ini tentu memberikan kesan positif dan negatif, terutama bagi yang melaluinya. Mari kita bincangkan mengenai maslahah proses kuarantin di Malaysia dahulu. Maslahah ini berkait rapat dengan matlamat kuarantin itu dijalankan. Maka, maslahah atau matlamat utama kuarantin dijalankan adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Sekiranya pesakit COVID-19 tidak dikuarantinkan, maka pergerakannya akan menyebabkan lebih ramai orang lain dijangkiti COVID-19 dan rantaian jangkitan tidak dapat diputuskan. Sebagai contoh situasi, terdapat individu A, B, C. A merupakan individu yang dijangkiti COVID-19. Sebelum A disahkan mempunyai COVID-19, A telah pergi bertemu C. Dalam perjalanan bertemu C, A berselisih dengan ramai B yang tidak dikenali. C adalah golongan yang mudah dijejaki dan mudah dihubungi bagi memberi arahan kuarantin setelah berkontak rapat dengan A. Namun, golongan B amat susah dijejaki. Maka, proses kuarantin atau PKP juga adalah proses menjejaki dan mengenal pasti individu yang dijangkiti COVID-19 tanpa sedar ataupun golongan B tadi. Dapati positif. Bagi mereka yang menjalani kuarantin di pusat kuarantin, dalam keadaan belum pasti sama ada dijangkiti COVID-19 atau tidak, maka jika didapati positif, rawatan dapat diberikan dengan lebih awal dan boleh menyelamatkan nyawanya. Kita sambung kepada perbincangan seterusnya, iaitu mengenai mafsadah proses kuarantin di Malaysia. Bagi individu yang menjalani kuarantin di pusat kuarantin, mereka akan menghadapi masalah kekurangan privasi akibat tempat yang sempit dan sesak, serta kemudahan yang terhad seperti perkongsian tandas dan kekurangan plug bagi mengecas gadget. Situasi ini agak menyukarkan bagi mereka yang perlu bekerja atas talian walaupun sedang menjalani kuarantin. Selain itu, kuarantin di pusat kuarantin mungkin akan menyebabkan tekanan emosi kerana terpisah daripada keluarga, terutamanya bagi mereka yang mempunyai anak kecil atau orang tua yang memerlukan penjagaan rapi di rumah. Situasi ini bahkan lebih menyayat hati bagi anak-anak kecil yang perlu berkuarantin di pusat kuarantin tanpa ibu bapanya.
Bagi golongan yang menjalani kuarantin di rumah pula, cabarannya ialah ia sangat bergantung kepada disiplin individu yang menjalani kuarantin dan ahli rumah tersebut. Sekiranya SOP tidak dipatuhi dengan betul, maka ahli rumah yang lain akan terdedah kepada jangkitan COVID-19. Apatah lagi jika terpaksa berkongsi tandas atau ruang pengudaraan di rumah yang tidak baik. Kuarantin atau PKP juga amat memberi kesan kepada golongan yang bekerja sendiri. Atau dengan erti kata lain, tidak bekerja maka tiadalah pendapatan. Sedangkan ada keluarga yang perlu ditanggung. Situasi ini sudah tentu memberikan tekanan hebat kepada mental dan emosinya. Walaupun di zaman ini banyak peluang perniagaan atas talian, namun tidak semua orang mampu dan berkemahiran melakukannya. Begitulah antara mafsadah atau cabaran proses kuarantin di Malaysia ini. Kesimpulannya, dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini, sebagai seorang Muslim, kita haruslah perbanyakkan berusaha yang terbaik, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Hanya kebergantungan kepada Allah sahajalah yang dapat menenangkan hati kita dalam menghadapi kesukaran pandemik COVID-19 yang tidak diketahui bila kesudahannya ini. Semoga dengan asbab bertambahnya amal kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, seterusnya mengangkat musibah COVID-19 ini secepat mungkin. Amin. Sekian sahaja video pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.